COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kerajaan memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan. If anyone is thinking, taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. And please, none of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad, then you're going to end up here. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga sihat semuanya. Video kita kali ini aku perlu bagi tahu dan aku rasa aku patut bagi tahulah dekat korang semua. Virus COVID-19, COVID-19. Seperti yang korang semua tahu, COVID-19 ni dikategorikan sebagai pandemik. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun mengisytiharkan penularan wabak COVID-19 sebagai pandemik. Kita semua sebagai rakyat Malaysia ni kenalah patuh dengan arahan. Benda ni kita tak nampak. Okey? Virus ni kita tak nampak. Kalau aku nampak, kalau kita semua nampak, aku rasa dah 10 batu dah korang lari jauh ni. Kalau benda tu korang nampak. Tapi masalahnya tak nampak. Bila korang tak nampak, korang buatkan benda tu macam remeh. So korang semua ni tolonglah, tolong sangat-sangat tolong bagi kerjasama dekat kerajaan. Yang mana positif tu janganlah korang senyap-senyap nak simpan korang punya positif tu. Tak payah simpan positif kau tu. Kau pergi dekat hospital, diorang akan tolong selamatkan kau, bukannya diorang nak terus matikan kau. Faham tak? So rakyat Malaysia ni, aku bukan nak minta korang mati, korang kena faham. Tapi korang kena ada kesedaran dan tanggungjawab. Bila korang rasa tak sihat, ada simptom-simptom COVID-19 tu, korang cepat-cepatlah pergi dekat hospital, klinik untuk buat saringan. Kalau kata positif, doktor, nurse semua akan tolonglah korang semua. Bukannya simpan, senyap, lepas tu orang lain pun terbabit sama. Kau rasa patut ke tak patut? Orang lain pun sama terbabit disebabkan kau. Tengok, ini dah gelombang kedua. Jangan sampai jadi gelombang ketiga, keempat dan kelima habis. Malaysia habis. Kalau disebabkan korang punya persepsi, pandangan korang macam itu kepada sesiapa, tolonglah ambil inisiatif korang untuk jaga diri masing-masing. Jangan keluar merayap mana-mana, entah sebab kita pun tak tahu. Mungkin tempat tu yang dijangkiti, bukannya orang. Tempat tu sendiri ada sisa-sisa COVID-19 tu. Kita tak tahu. Mungkin korang korang jalan keluar semua kan, tak ada hala tuju. Lepas tu korang duduk dekat tepi jalan, dekat batu. Sedangkan dekat batu tu, tempat yang sama juga pesakit yang positif COVID-19 tu. Bermakna benda tu dah ditinggalkan kat situ juga. Dan aku yakin kalau benda ni semakin tak dikawal, hospital kita memang tak dapat nak support dah. Hospital kita, KKM kita mungkin tak dapat nak support. Satu hospital berapa banyak katil boleh bagi, berapa banyak bilik ICU boleh pakai, berapa banyak mesin incubator boleh pakai. Kan? So korang semua kena fikirlah benda-benda macam tu. Kita kena fikir juga tentang staf KKM tu sendiri. Dia ada anak bini, dia ada mak bapak, dia ada tanggungjawab dia juga kat rumah. So bila dia selesai daripada tugas untuk menjaga pesakit-pesakit ni semua, kau rasa apa perasaan dia bila dah sampai dekat rumah? Dia nak dekat dengan anak, nak dekat dengan mak bapak, dekat dengan family pun dia takut. Takut ada sisa-sisa lagi yang melekat dekat badan dia tu. Kau faham tak? Kalau kita dengar berita ni pun, berapa ramai dah staf KKM kita ni dah dijangkiti. Kalau sampai dah staf KKM sendiri dah dijangkiti, bahaya bai. Lebih bahaya kalau dah staf KKM tu sendiri dah dijangkiti. Siapa nak jaga dah pesakit-pesakit yang lain ni? Kalau staf
KKM ni sendiri yang dah terkena. Korang fikirlah. Tak fikir lagi tentang abang polis kita. Ni askar pun dah masuk dah. Semata-mata untuk perintah pergerakan kawalan ni. Mesyuarat hari ini memutuskan supaya pihak tentera membantu pihak polis di dalam memantau keadaan yang berlaku. Duduk dekat rumah, jangan ke mana-mana. PM kita dah berapa kali dah buat ucapan khas untuk COVID-19. Agung pun sudah. Kau nak macam mana lagi? Kau fikirlah yang itu dulu. Baik. COVID-19, aku ada teori tentang COVID-19 ni sendiri sebenarnya. Aku terbaca jugalah ada sos yang menyatakan COVID-19 ni datang daripada China, Wuhan. Kita tak tahu adakah betul dari Wuhan ataupun dibawa masuk dan dilepaskan di Wuhan. Sebabnya bila aku cek balik, dekat Wuhan ada satu makmal kelas yang paling tinggi lah untuk buat research. Makmal research lah tentang virus. Pada pendapat aku punya teori aku sendiri, aku rasa virus tu memang asal daripada makmal yang berada di Wuhan. So, dan dia dilepaskan di pasar yang dekat Wuhan tu lah, yang binatang pelik-pelik tu, yang diorang makan tu kan. Ramai juga yang cakap COVID-19 ni sebenarnya bukannya semula jadi, naturally wujud, tapi sebenarnya direka. Tak tahulah untuk apa kan dibuat COVID-19 ni. Dan aku pasti bila kita buat sesuatu mesti ada solution dia. Sama juga macam COVID-19 ni, bila dia dibuat mesti ada penawar dia. Tapi kita tak tahu bila penawar tu akan wujud, bila lagi ditemui. Sebabnya aku tengok banyak cerita lah tentang COVID ni sebenarnya. Ada yang kata daripada makmal luar negara. Kemudian dua saintis dari China ni yang memang dah bekerja dekat makmal yang samalah juga macam makmal dekat Wuhan ni. Dia bawa lari virus coronavirus ni. Dia bawa lari coronavirus ni daripada makmal yang lain. Kemudian dia bawa ke China, ke Wuhan ni untuk diorang buat research. Kita berbalik kepada teori aku yang kedua. Jika COVID-19 ni tak dapat dibendung lagi, apa yang akan terjadi? Kita tak nak minta, tapi kita kena fikir juga sama-sama. Kita kena fikir juga untuk masa-masa akan datang. Mungkin sebagai persediaan, tapi ini semua adalah teori. So apa yang aku jangkakan adalah akan wujudnya seseorang ataupun sekumpulan manusia yang dianggap sebagai savior, sebagai penyelamat kepada dunia. Dia dikatakan penyelamat. Dia dah jumpa vaksin. Dia dah jumpa vaksin untuk virus COVID-19 ni. Sebabnya COVID-19 ni satu dunia alami. Bila sekumpulan atau manusia ni dah jumpa vaksin ni, kita semua ni akan terikat dengan mereka. Kita semua akan terpaksa ikut kata dorang, dan ekonomi kita semua ni akan dikawal oleh dorang semua. So kita tak boleh buat apa. Money is the king. Ada duit, kau boleh buat apa saja. Kau nak beli tu, kau nak beli ni, kau nak buat itu, kau nak buat ini. So sebabkan dia dah pegang vaksin ni, aku nak jual kau banyak ni, kau terpaksa beli atau tak nak. Kau tak nak beli, kau mati. Kalau kau beli, inilah harga dia. So kita terpaksa ikut kehendak dia. Tapi kita tak tahu siapakah kumpulan ataupun seseorang yang aku masukkan ni. Mungkin ini akan berlaku. Sebabnya bila kita tengok daripada filem-filem barat yang ada semua ni, kebanyakannya hampir sama jalan cerita dia ni. Contohnya kita tengok Avengers The End Games. So Thanos dia petik jari, separuh umat manusia hilang. Disebabkan apa? Disebabkan dia kata nak menstabilkan dunia ni balik. Sebab tu dia lenyapkan separuh daripada umat manusia ni dalam dunia ni. Itu baru cerita Avengers. Banyak lagi sebenarnya cerita-cerita yang tentang yang berlaku sekarang ni sebenarnya. Tentang ada penyelamat yang datang selamat lah. Semua tu mainan barat, mainan kuasa besar. Kita ni semua ni terpaksa ikut.
Sebab kita ni siapalah, kecil je Malaysia ni kan, kita kecil je, tapi kita janganlah sampai berada di landasan yang salah. Itu yang kita perlu ingatkan. Okey, ada juga teori yang mengatakan dunia perlu distabilkan dengan jumlah manusia seramai 500 juta. Terfikirlah juga macam mana dia nak stabilkan. Kalau betul lah apa yang kuasa besar tu nak ikut kata-kata yang diorang jumpa ni, benda ni. Okey, kalau kita check balik, ada satu perkara yang aku rasa, aku tak tahulah nak percaya atau tak. Agenda 21 yang bermaksud population control. Benda ni semua ni mainan kuasa luar. Dia nak kawal populasi manusia sekarang ni. Itu yang dipanggilkan dengan Agenda 21. Korang boleh check apa tu Agenda 21. So banyak jugalah, ada dekat batu Stonehenge dia tulis 500 juta kan. So kat situ kita kena berfikir. Kita tak tahu apa yang akan terjadi, perang dunia ketiga ke. Ini semua mungkin satu konspirasi ataupun rancangan kuasa-kuasa besar ni untuk menyambut kedatangan Dajjal. Mungkinlah sebelum ini diorang punya permainan diorang secara halus, daripada muzik, daripada filem, untuk influence ataupun mempengaruhi orang. Apa yang terjadi COVID-19 ni, aku rasa mungkin ini adalah satu tindakan yang drastik untuk mempengaruhi kita semua. Mungkin itu adalah permainan mereka. Aku tak kata ya, aku tak kata tak. Ini semua hanyalah teori. So macam aku kata tadi, permainan dia orang halus. Kita dengar lagu, oh artis ni best lagu dia, cantik, lawa, lagu top. Oh artis ni dia pakai lambang mata untuk dia punya background music, untuk baju-baju dia semua. Kan itu semua adalah mainan dia orang secara halus. So kita tengok, oh baju ni cantik lah, oh aku nak pakai lah nanti. Secara tak langsung kau dah macam terikut dengan apa yang diorang ajar. Dah terikut apa yang diorang suruh, apa yang diorang nak tu diorang dapat lah, sebab kita dah ikut. So bagi untuk COVID-19 ni, aku rasa mungkin juga ini adalah mainan diorang juga. Tapi ini tindakan yang boleh aku kata drastik. Sebabnya macam aku ceritakan tadi lah, mungkin ada seseorang yang akan datang dijadikan sebagai penyelamat, sekumpulan ataupun sesiapa sajalah yang dilantik oleh mereka yang kuasa besar ni, yang mengawal dunia ni. Apa pun yang penting kita kena stay safe, jaga diri masing-masing. Korang jangan libatkan orang lain sakit sama, tolonglah. Aku ada terbaca juga satu hadis riwayat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda kiamat adalah berlakunya banyak kematian yang mendadak. So, itu saja untuk video kita kali ini. Korang fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum.